Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, kita akan menunjukkan contoh calculation untuk subtopik 2.2.1 coarse grain soil, iaitu calculation for result obtained from sieve test. Baiklah, outcome yang ingin dicapai untuk video kali ini adalah at the end of this lesson, students should be able to calculate total mass, percentage mass retained, cumulative percentage retained and percentage final based on data obtained from the sieve test. So, dalam video ini kamu akan diberi satu contoh data yang kita dapat daripada sieve analysis test, dan daripada data yang kita dapat tersebut, kita akan buat sedikit calculation untuk mendapatkan nilai-nilai seperti total mass, percentage mass retained, cumulative percentage mass retained dan percentage final di dalam bentuk table. Okay, tabulated table. Okay, for second outcome adalah plot the particle size distribution curve based on data calculated. So daripada percentage final yang telah kita kira di dalam tabulated table sebelum itu, kita akan gunakan data tersebut untuk plot curve of particle size distribution pada semi-log graph, dan yang ketiga, determine the uniformity coefficient and coefficient of curvature based on data obtained from the particle size distribution curve plotted. Bermaksud daripada particle size distribution curve ataupun PSD curve yang kita dah plot dalam objektif yang kedua, kita akan gunakan data yang kita peroleh daripada curve tersebut untuk mengira uniformity coefficient ataupun UC dan juga coefficient of curvature ataupun CC, supaya kita boleh gradekan soil sample tersebut. Okay, ini adalah example 2, soalan example 2 di mana dia ada soalan dan juga dia ada data. So, simple data lah. Okay, soalan dia berbunyi seperti ini. Sieve analysis result of a soil named soil A are given in table 2. Okay, so bila kita tengok table 2, so kita ada 2 column. Okay, 2 column whereby the first column is mesh number and the second column is mass retained on sieve in gram. So dekat situ kita nampak a series of mass number dan juga a series of mass retained on sieve, okay, in gram. So the question asks you to plot the particle size distribution curve using the semi-log graph and determine the uniformity coefficient and coefficient of curvature. So, in order for us to solve the problem, we need to complete these 3 following stages. The first stage is completing the table tabulation. The second one is plotting graph, semi-log graph. And the third one is do the analysis based on the curve plotted from the graph. Okay, for the first stage table, you should first refer table 1 taken from notes to identify the sieve size in mm. Okay, these notes can be referred in unit 2. Okay, secondly, after you have referred and obtained the sieve size, you have to add and calculate the total mass in gram at the bottom of the mass retained column, which is, if you refer to the problem, you have to refer to the second column. The third one, you have to add column in table representing sieve size, percentage retained, cumulative percentage retained, and percentage final. And the last one, after you have adding the fourth column, you have to calculate and complete the table calculation. Okay, let us move in the first step for the first stage. Okay, in order for us to identify the aperture or the sieve size of the
mesh number according to the given mesh number in the problem, you should refer to table 1 ASTM mesh number versus aperture. For example, if you are given with mesh number 4, so you should edit the aperture or the sieve size in mm as 4.750 and so on. Okey, seperti yang kamu tengok di depan, soalan table daripada soalan tadi saya telah copy semula dan masukkan terus ke dalam Excel. Okey, di dalam Excel ini saya telah tambahkan beberapa kolom. Baik, merujuk kepada step yang telah saya listkan sebelum ini. Step yang pertama, kita kena rujuk table daripada nota. So apabila kita telah rujuk daripada table di nota, okey, mesh number kita akan tambah satu lagi iaitu sieve size di dalam mm. Okey, di dalam mm. Jadi mengikut nombor sieve size yang diberi, so kita fill in dekat kolom yang kita tambah yang baru dengan sieve size di dalam mm. Okey, mm. Seterusnya di dalam step yang ketiga, okey, apabila kita telah menambah ataupun kita telah merujuk nilai sieve size dan kita dah tambah di dalam kolom ni, okey, sebelah mesh number, so kita kena kira total mass. Okey, total mass. Jadi total mass, cara mengira total mass adalah kita tambah satu sel di bawah mass retain dan kita tambah semua nilai yang ada di sini. So saya akan tunjukkan contoh penambahan dia. Baik. Jadi kita ada 14.8 tambah 98 tambah 90.1 tambah 181.9 tambah 108.8 tambah 6.1 dan kita dapatkan nilai keseluruhan. So di sini adalah 499.7 gram dan nilai ni kita masukkan di sini. Okey, kita masukkan di sini. Baiklah, jika kamu perhatikan saya telah menambah total mass yang kita kira sebelum ni iaitu 499.7. Okey, dah dimasukkan dekat bahagian bawah untuk kolom mass retain on sieve in gram. So total mass ni pun di dalam gram. Okey, next kita akan selesaikan satu demi satu kolom yang telah kita sediakan sehingga selesailah. Okey, kita mula dulu dengan kolom percentage mass retain. Okey, untuk mengira percentage mass retain, kita mestilah tahu formula yang digunakan untuk kira percentage mass retain. Okey, untuk mengira percentage mass retain, dia punya formula adalah percentage retain adalah mass retain bahagi total mass darab dengan 100. Dan kita akan kira satu demi satu untuk setiap row. So dekat sini saya tambah satu row ekstra. Okey, ini sajalah untuk rujukan, maksudnya yang ini akan jadi 100% nantilah sekali. Okey, so yang ni bila percentage mass retain, so di sini memang tak ada bacaan, so dia akan jadi kosong lah dekat sini. Okey, baik. Kita akan mula ke row yang kedua. So row yang kedua, kita gunakan formula ini. Jadi kita masukkan saja value 14.8 darab 100 bahagi 499.7 bersamaan 2.96. Okey, kita gunakan 2 titik perpuluhan 2.96 dan data yang kita dapat 2.96 ni kita masukkan ke row yang kedua di kolom percentage retain. Okey, 2.96 dan kita akan teruskan sehingga
sehingga habis kolom ni selesai. So saya tunjuk lagi satu calculation di mana 98 pula. 98 darab 100 bahagi 499.7. Okay, so 19.61. So kita masukkan nilai di row yang ketiga lah. 19.61 dan seterusnya. Okay, bila kita dah selesai percentage retain, okay, kita move kepada kolom yang seterusnya iaitu cumulative percentage retain. Jadi macam mana kita nak kira cumulative percentage retain? Baik, untuk kira cumulative percentage retain, dia hanyalah hasil tambah. Bermaksud apa saja yang berada di row di atas akan ditambah ke row yang bawah. Maksudnya kalau dekat sini kosong, di sini akan kosong. Okey, jadi row di sini dia akan tambah dengan row di sini dan dia akan dapat row yang di sebelah dia. Jadi kalau kosong tambah 2.96, so kita akan dapat 2.96. Okey, seterusnya kita go with the flow juga. 2.96 tambah di row yang bawah dan kita akan dapat 2.96 tambah 19.61. Okey, 2.96 tambah 19.61 bersamaan 22.57. Jadi kamu isilah di sini 22.57 dan seterusnya sehingga habis kolom yang bawah. Dan bahagian terakhir untuk step table, maksudnya complete calculation for table adalah completion of percentage final. Jadi macam mana kita nak dapat percentage final? So formula dia, apa sahaja value yang kamu dapat pada kolom yang sebelumnya iaitu cumulative percentage retain, kamu akan tolak dari 100. Maksudnya kalau dekat sini kosong, so awak akan mula 100 tolak kosong. So kat sini kalau 100 tolak kosong, so kita akan dapat 100 lah. Okey. Lepas tu kita pergi kepada row yang kedua. So row yang kedua 2.96. Okey, 2.96. Jadi kita ambil 100, kita tolak sahaja baki daripada 2.96. Okey, jadi 100 tolak 2.96, kita dapat 97.04. So terus saja 97.04. Seterusnya ulang lagi 100 tolak 22.57. 22.57 sama dengan 77.43 dan kita isi dekat sini 77.43 dan kita teruskan sehingga habis. So untuk full check dia, kita kena make sure di sini sepatutnya kita akan dapat kosong selogiknya. So kat sini mesti 100, dekat sini mesti kosong kerana 100 tolak 100 akan jadi kosong. Okey, sekarang kita pergi kepada second stage ataupun stage yang kedua iaitu plotting the graph. Okey, apa yang kita perlu buat untuk plotting graph? So saya highlightkan juga kepada 4 step. Okey, step pertama, reverse semi-log graph, rotate in landscape view. Maksudnya kertas graf kita kalau dalam keadaan portrait, kita kena rotate ataupun kita kena tukar kepada landscape view. Bermaksud bahagian yang pendek duduk di sebelah kiri ataupun di paksi Y dan bahagian yang panjang horizontal akan duduk di paksi X. Maksudnya kita terbalikkan kita punya kertas graf. Okey, yang kedua, selepas itu kita kena identify axis. Identify axis bermaksud kita nak kenal pasti yang mana satu paksi X, yang mana satu paksi Y. Okey, untuk paksi X kita akan guna kolom yang kedua iaitu kolom shift size.
Okay, so shift size akan jadi x-axis dan percentage final, kolom yang terakhir di dalam table, akan jadi y-axis. Selepas kita dah identify kita punya axis, yang ketiga, of course, kita kena draw straight line untuk represent x dan juga y-axis. Bermaksud, gunakan pensel, gunakan pembaris, lukis garisan lurus dan labelkan sebagai paksi X, shift size mm, dan paksi Y, percentage final, percent lah, in percentage. Okay, dan yang terakhir, apabila kita dah ada line XY, kita akan plot setiap point yang kita dah kira di dalam table dan kita akan sambungkan setiap titik tersebut ataupun points tersebut dan kita akan draw kita punya PSD. Okay, sekarang kita sampai ke stage yang kedua untuk step yang pertama, iaitu plotting kita punya graph. Okay, ini adalah contoh soft copy kertas graph, iaitu semi-log graph yang biasa kita akan jumpa. So, dekat atas ni dia ada nama, dia ada semester dengan kursus. Dekat sebelah kiri kita ada nampak nombor. So, saya zoom sikit. Okay, saya zoom sikit. So, kita akan nampak nombor itu dia mula dengan 198765432 dan dia berulang sampai habis semi-logarithmic scale ni. Kenapa? And then, bila kita tengok sela di antara satu nombor dengan satu nombor, 198765432 dan satu, saiz dia tidak sama. Semakin menurun, okay, semakin menurun, saiz dia ataupun sela dia ataupun interval dia semakin membesar. Okay, kenapa tak sama? Kerana graf ini adalah semi-log graph. That's why tak sama. Jadi, untuk membolehkan kita melukis ataupun kita plot graf di atas kertas graf ni, kita kena rotate kertas graf ini supaya dia jadi macam ni. Okey, macam ni. Dia jadi macam ni. Okey, dia jadi macam ni. Okay, di mana nama duduk di sebelah, okay, di sebelah kanan. Okay, nama yang duduk di atas tadi duduk di sebelah kanan, manakala okay, nombor yang duduk sebelah kiri ni duduk di atas. Okay, kenapa dia duduk di atas? Kerana okay, kalau kita zoom balik, kita nak nombor tu dia mula dengan 1. Bukan dia mula menurun, tetapi dia mula menaik. Sebab biasa kalau kita plot graph, kita akan mula menaik, bukan menurun. Boleh juga kita plot the other way around, tapi takut nanti kita salah kira. So, saya mudahkan di mana kita akan mula dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dia dalam gandaan 10, dan sela dia bermula daripada besar ke kecil. Okey, nanti bila panduan kita nak plot, kita akan plot ikut nombor ni. Sebab tujuan nombor ni ada ni adalah sebagai rujukan kita ketika kita nak menentukan point untuk kita plot. Okay, sekarang kita boleh mula draw. Second stage iaitu draw. Tapi sebelum itu kita kena tentukan dulu paksi kita. So, saya kecilkan semula. Saya zoom out balik. Okay, zoom out balik kita punya gambar ni. Okay, so sekarang okay, tadi saya ada nyatakan di dalam step kita di mana okay, kita ada paksi X dan juga paksi Y. Okay, so kolom kedua, shift size akan jadi paksi X, manakala kolom yang terakhir percentage final akan jadi paksi Y. Okay, yang ni akan jadi paksi X, yang ni akan jadi paksi Y. So, yang ini akan jadi point untuk koordinat X, yang ini akan jadi point untuk koordinat Y. So, kita akan dapat satu point lah. Cuma point kita akan mula daripada sini lah. Daripada sini. Baik. So, perkara pertama bila kita nak draw graph, plot graph, of course kita kena sediakan paksi. So, kita kena garis lurus lah. Jadi,
jadi saya akan insert line untuk mewakili paksi X dengan paksi Y, tetapi kamu jika draw di atas kertas graf mesti menggunakan pensel dan juga pembaris. So saya akan insert line. Okey, line ni untuk represent kita punya paksi lah Okey, paksi. So line saya di sini naik ke atas. Katakanlah saya mula daripada sini Daripada sini straight line. So untuk shape outline ni saya pakai warna hitam dan saya tebalkan sikit lah supaya dia nampak lebih terang. So dan kita ada sela di sini. So sela dia sama je. Jadi kita punya minimum adalah kosong untuk paksi X dan maksimum adalah 100. Jadi kalau saya kira sini mesti 10 lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kerja senang-senang. Mungkin saya naikkan sikit. Ataupun saya naikkan sikit lah. Dekat sini. Okay. Saya naikkan sikit. Okay. So ni akan jadi paksi Y, sorry. Okay. And then kita akan pergi ke paksi Y pula. Paksi X pula kita draw. So kita masukkan yang kedua garisan dan garis lah dengan pembaris. Kalau awak dengan pembaris, saya insert line lah di sini. Okay, so warna hitam dan tebalkan sedikit garisan. Okay, banyak ni. Okay, so kita buat sampai habis pun tak apa. Okay, selepas tu kita akan mula dengan label. So kita akan label kita punya paksi dan kita akan tentukan kita punya sela. Baik, saya akan gunakan pen warna hitam. Okay, so yang ini kita akan label ikut kita punya kolom. So this one will be percentage final. Okay, untuk paksi X. Dan dekat sebelah sini dia akan jadi shift size. Shift size dalam kurungan mm. Okay, next kita akan letak sela. Okay, so untuk letak sela, gunakan pembaris ataupun freehand sketching pun boleh. So kita tengok nampak tak panduan di sini. Okay, kita akan start dengan sini. Kita mula dulu dengan sela paksi X sini dan sini. Satu. So dekat sinilah. Okay, so sela di sini saya buat je satu line. Okay, untuk mewakili sela, so saya akan hitamkan dia punya outline dan saya akan tebalkan samalah macam ni. Okay, dan saya akan copy dan saya akan paste dan saya akan move lah. Okay, so sama juga dengan yang kat sebelah sini. Tapi kita label dulu yang paksi X dulu. So paksi X kita ada saiz 4.75. Okay, dan maksimum dia 0.075. Okay, tadi saya ada katakan bahawa kertas semi-log ini datang di dalam keadaan interval yang tak sama dan juga dia punya sela juga tak sama. So kenapa tak sama? Sebab dia datang dalam semi-logarithmic scale dan dia datang di dalam gandaan 10. Jadi seperti yang saya terangkan sebelum ini, so kita punya sela di sini juga akan datang dalam gandaan 10. So since dekat sini paling kecil adalah 10 kuasa 0.075, lebih kurang 10 kuasa negatif 2. 10 kuasa negatif 2 negatif 2 lah ni. Boleh juga kita start dengan negatif 3. 10 kuasa negatif 3, negatif 2, negatif 1,
Boleh boleh. So saya akan label terus dekat sini. So kat sini dia akan jadi 10 kuasa negatif 3, 10 kuasa negatif 2, 10 kuasa negatif 1, 10 kuasa kosong, 10 kuasa 1. Kalau saya buat macam ni, nanti senang kita nak label. So kalau kat sini akan jadi 10 kuasa 2 lah. Okey, next kita nak label untuk percentage final. So yang ini pun sama macam kita buat tadi. Kita insert shape. Okey, kita label dia macam ni. Nak pakai hand sketching pun okey juga. Saya cuma suka pakai garisan sebab saya nak nampak kemas. Itu saja. Okey, so saya copy. So saya ikan juga sini. Okey. Lepas tu kita label lah ikut sela dalam sela 10. Okay, sela 10. So dekat sini dia akan jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bila kita dah selesai tandakan paksi X dengan Y, kita akan mula plot setiap point. Okey, kita akan mula plot setiap point. Okey. Baik. Tadi saya dah label 10 kuasa negatif 3, 10 kuasa negatif 2, 10 kuasa negatif 1, 10 kuasa kosong, 10 kuasa 1. Okey, untuk mengelakkan kekeliruan, awak bolehlah jot down ataupun letak sikit nota tambahan. Takut-takutlah tersalah. Contoh kita ambil warna lain. Warna merah ke kan? 10 kuasa negatif 2 ni berapa? Okey, boleh buka kalkulator. 10 kuasa negatif 2. Okey, dia bersamaan dengan 0.01. So you letak sini. Nanti boleh padam 0.01. Okey, bila kat sini 0.01, sini akan jadi 0.1, sini akan jadi 1, sini akan jadi 10. Sini akan jadi 0.001. So dia tambah macam ni 0.001, 0.01, 0.1, 1 dan 10. Ni penting ni, kadang-kadang ada yang pening kalau bentuk macam ni. Kalau macam ni dia faham sikit. Okey, kita mula plot untuk yang pertama. So bila kita tengok table ni, so data point kita yang pertama adalah mesh nombor 4 ni. Kolom yang kedua lah, row yang kedua iaitu 4.75 akan jadi X1, 97.04 akan jadi X2. Y1. Jadi di mana kedudukan 97.4 ni? 97.4 dia duduk di antara sela 90 dengan 100. Okey, 4.75 dia akan duduk di antara 1 dengan 10 kawasan sini. 1 dengan 10 kawasan sini. So bila 1 dengan 10 kawasan sini, bila kita zoom, senanglah kita kena zoom sikit, nampak kita zoom, kita pergi ke tepi dan kita turun ke bawah di sini 1 dengan 10. Okey, 1 dengan 10 dekat sini. 1 dengan 10 sini. 1 10. Okey, 1 dengan 10. Jadi 4.75 duduk di mana? 1 2 3 4. So dia duduk di antara 4 dan juga 5. Okey, di mana kawasan dia? Kawasan dia di antara 100 dengan 90. So this is the location.
Saya bulatkan dulu location dia antara 4 dengan 5, antara 90 dengan 100. Jadi saya tukar pen saya color hitam untuk plot point kita. So 4.75 97.04. So 4.75 97.04. 97 lebih kurang 2, 4, 6, 7 kat sini. 4.75 di atas sikit pada sini. 4.5 lebih kurang kat sini lah 4.8. So kita tandakan point yang pertama. Okey, point yang pertama. Lepas tu kita pergi pula point yang kedua. Point yang kedua, okey, tengok dalam table. Point yang kedua, row di bawah dia 2. Shift size dia 2. Dia punya percentage final 77.43. Jadi 2 duduk di mana? Masih lagi dalam sela yang sama di kawasan 1 dengan 10, tetapi sekarang dia turun sikit 77 tadi. 77.43. So dia di antara 70 dan 80. 70 dan 80. Sinilah. 70 dan 80. So kita terus saja kat sini. 70 dan 80. Dia 2 lah. So 2 di sini. 2 di sini. Okey, 2 dekat sini. Saya tanda dulu. Okey, saya tanda dulu garisan 2 sini supaya saya tak hilang. Sebab dia tak nampak kan. So di antara 70 dengan 80. 77 tadi. 77.4. So 77.4 2, 4, 6. So 77. 2 kat sini lah. Saya tukar pen hitam. Okey. 2, 4, 6, 7 sini. Okey, ini adalah point yang kedua. Ini adalah point yang kedua. Baik. Point yang ketiga, pergi lagi. Point yang ketiga adalah 0.85, 0.85 dan 59.4. Okey, 59.4 di kawasan ni. Dekat kawasan sini, 59.4, 0.85 dia duduk. Bila kita ke bawah lagi, kecilkan balik, zoom balik. So 0.85 dia duduk di antara 0.1 dengan 1. 0.1 dengan 1. Kawasan ni lah. 0.1 dengan 1 sini. Okey, merahkan balik. 0.1 dekat sini. Okey. So 0.85. Okey, kita tengok je nombor ni, nombor 8. Ni nombor 8, garisan 8 kita. Supaya kita tak lari ya. Garisan 8. Nanti kita padam. Ni tak nampak sebab nanti saya takut saya tersalah. Okey, 8. Lepas tu 85, 59. So 59 duduk di antara 60 lah. 59.4. Dekat-dekat dengan 60. Sinilah 0.85. So 8 dekat sini. Tengah-tengah ni lah. Sini. Sorry. Saya iris balik garisan. Saya tukar lah. 0.8 dan 59. 0.8 sini 59. Sini 60. So di sini. Sini. Okay, next adalah 0.425. 0.425 masih lagi dalam sela 0.1. 0.425. So dekat sini lah garisan 4 ni. Garisan 4. So buka garisan 4. 4 sini. 4. 4. So dia adalah 22.9. So turun lagi 22.9. Okay, 22.9 duduk kawasan ni. Ini garisan 4. Okay, so 22.9 dia adalah 23 lah. Okay, 4 0.425. Okay, so 0.425. So kita tengok 425. So dia duduk sela ni lah, dalam sela kecil ni. Okay, 22.9, 23 lah. Okay, ni 2. Sinilah tengah-tengah. Sini. So, tukar warna hitam. Sini 22, 23. Sini. Baik, sini. Selepas tu
1.22. 0.15. Okey, 0.15. Okey, duduk dekat sini tapi betul-betul garisan tengah ni. Garisan ni. Garisan ni So, garisan ni. Garisan ni. Inilah garisan dia. Garisan ni. Dan dia punya bacaan 1.5 adalah 1.22. 1.22 dekat bawah ni lah. So, 2 di sini 2, 1 lah. Sini. Saya tukar warna hitam. So, saya label 1. Dan 0.075, 0.075 dia duduk di antara sini. 0.01, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07. Ini garisan dia. 2. Garisan yang sama. Inilah garisan dia. Ni, bawah ni. 0.075. So, saya tukar warna hitam dan dia punya bacaan adalah 0. So, terus saja 0.075 saya labelkan dekat sini. Okay, sekarang kita dah complete semua kita punya point. So, saya akan delete yang mana saya tanda-tanda tadi tu. Ni tak mau dah. Tak mau ni, semua tak mau. Padam je. So, I padam je yang ni. Dan tinggal cuma kita punya point sahaja. Dan next, apa yang kita buat? Kita akan sambungkan garisan dan kita akan bentuk kita punya PSD curve. So, yang ini saya kena kecilkan sikit supaya saya nampak semua point dan saya akan labelkan semua. So, yang ini kita kena guna freehand sketching. Tidak boleh menggunakan pembaris. Okay, so, cubalah sebaik yang mungkin untuk membuat garisan yang paling cantik. Satu sampai bawah sini lah. Cantik. So. Okay, inilah garisan dia. Macam mana? Okay. Okey, untuk stage yang terakhir iaitu stage yang ketiga iaitu analisis, saya telah pecahkan kepada 4 step. 4 step selepas kita dah selesai plot PSD curve ataupun particle size distribution curve, kita kena refer pada curve itu untuk dapatkan tiga parameter lah. Yang pertama D10, yang kedua D30 dan yang kedua D30 dan yang ketiga D60. So, apa maksud D10, D30 dan D60? Okey, D10 adalah diameter soil particle pada ketika 10%. 10%, percentage final 10%. Okey, kalau D30, diameter soil particle pada 30% percentage final tu. Dan D60 tu adalah diameter soil particle ketika 60% percentage final. So, yang tu kita kena rujuk daripada graf. So, daripada nilai yang kita dapat D10, D30 dan D60, stage yang seterusnya kita akan calculate UC. UC adalah uniformity coefficient. Okay, based on formula. So, formula yang kita guna adalah UC sama dengan D60 bahagi D10. So, kita akan dapatkanlah value dia. So, dia ada dia punya range ataupun julat untuk menentukan sama ada in terms of UC, adakah soil particle itu well graded ataupun tidak. Okay, stage yang ketiga, selepas kita dah calculate UC, kita akan calculate CC iaitu coefficient of curvature. So, curvature formula dia adalah D30 kuasa 2 bahagi D60 kali D10. Okay, jadi itu pun ada range dia yang menentukan sama ada soil sample itu well graded ataupun tak well graded. And then after that, bila kita dah kira dua benda ni, UC dan juga CC, kita akan menentukan soil classification. Adakah tanah
soil sample yang kita gunakan di dalam sieve test itu, well graded soil ataupun poor graded soil. Okey, apabila kita telah selesai plot dan draw particle size distribution curve ataupun PSD curve, so langkah seterusnya untuk stage yang ketiga adalah mendapatkan value. Tiga value iaitu D10, D30 dan D60 daripada curve yang kita telah draw. Jadi di mana kita nak tengok 10, 20 dengan 10, 30 dan 60 tu? Okey, kita akan tengok di paksi Y. Di paksi Y iaitu pada ketika 10%, saya highlightkan. Okey, pada 30% dan juga pada 60%. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah menggunakan pembaris dan juga pensel. So, kita boleh mula sama ada daripada 60, 30 ataupun 10. Let's say saya mula daripada 10%. So, dekat 10 di paksi Y, buat garisan lurus sehingga bersilang dengan curve yang kita draw. Okay, sehingga dia bersilang dengan curve yang kita draw sebelum ni. Plot ni lah. So, di sini saya akan tukar warna merah supaya lebih clear lagi. Okay. Dan apabila dia bersilang, okay, persilangan tu kita akan tarik turun ke paksi X dan kita akan baca berapakah value untuk D10. Okay, berapakah value particle size untuk D10%. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, kedudukan D10 adalah di antara 0.1 dan juga 1. So bila kita tengok garisan mana yang kena ni, lebih kurang garisan 2.5, 2 dan 3 dekat sini, 2.5. So D10 kita adalah ni D10 kita label di sini D10. So daripada graf D10 bersamaan dengan 0.1, 0.2, 0.3. So dia adalah di antara 0.2 dan 0.3. So dia betul-betul dekat garisan tengah ni. Jadi dia adalah 0.25 mm. 0.25 mm. Okey, ini yang kita dapat daripada graf. Baik. Untuk yang kedua, iaitu D30. So kita gunakan kaedah yang sama juga. Pergi dekat paksi Y, tengok dekat nombor 30% dan kita buat satu garisan lurus menggunakan pensel dan pembaris. Okey, pensel dan pembaris. Okey. Sehingga dia bersilang dengan line garisan yang kita dah plot, PSD curve yang kita dah plot. Okey. Dan sama juga kita akan tarik dia turun ke paksi X dan kita baca berapakah saiz untuk D30. Okey, untuk D30. Dan untuk D30, okay, di sini dia duduk dalam 0.1 dengan 1 juga. Tapi bila kita naik ke atas ni, kita akan dapati dia duduk di kawasan sini kan. Kat P ni, dia di antara 4 dan juga 5. Okay, di antara 4 dan juga 5. So kalau kita tengok dekat sini, 4, 5, lebih kurang 4.6 ataupun 4.7. Jadi dia adalah 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.47 lah di sini. Ada kat sini. 0.47 lebih kurang. So ini adalah D30. So saya tulis dekat bawah ni lah supaya dia tak
So daripada graf D30 bersamaan 0.47 mm. Okey, last kali adalah D60. So sama juga dengan kaedah dia. So kita akan buat garisan daripada 60% dan kita akan tarik sehingga bersilang dengan garisan PSD curve. Okey. Saya turun juga ke bawah. Okay, so kita nampak dah di sini. Persilangan dia lebih kurang kat sini. Di sini. Jadi kalau kita pergi dekat sini, dia dah dekat-dekat dengan 1. Dekat dengan, kita zoom lagi. Zoom lagi. Okay, kita dapati persilangan ni duduk di antara 9. 9 point, bolehlah 9.1, 9.2. Lebih kurang 9 lah kita ambil. Jadi dia adalah 0.9. Dikurang daripada 1, dia 0.9. Okay, so balik kepada asal. Okay, untuk D60 0.92 mm. Okay, setelah kita dapatkan D10, D30, D60, so next calculation adalah mendapatkan nilai UC dan juga CC. So saya turun sedikit. Okay, turunkan sedikit untuk ruang. So kita mula dengan calculate UC dulu. So calculating UC. So what is the formula for UC? UC adalah D60 bahagi D10. Jadi apa yang kita dapat daripada value ini, kita cuma masukkan saja dalam formula ini. So berdasarkan dengan value yang kita dapat daripada plot tadi, 60 kita adalah 0.92. Okey, 0.92 bahagi 0.25. Baik. Sekarang kita tekan calculator. Okey, kita gunakan calculator dan kita dapatkan value untuk UC. 0.92 bahagi 0.25 bersamaan 3.68. Okey, 3.68. So kita tulis dekat sini 3.68 lah. 3.68. Okey, 3.68. Okey, untuk nilai 3.68 seperti yang kita telah belajar sebelum ini, kita ada julat. Sekiranya nilai UC kita melebihi 4, bermaksud kita punya soil sample adalah well graded. Tetapi since kita dapat UC kita bersamaan 3.68, makanya, dan kalau kita tengok curve ni pun dia tak meliputi banyak saiz lah banyak saiz untuk contoh soil sample ni. Jadi conclusion untuk the first criteria adalah since UC equals to 3.68 less than 4, so the soil is poor graded. Okay, poor graded soil. Okay, untuk first criteria. Now kita pergi kepada second criteria, iaitu CC pula. So sama je, kita masukkan formula CC pula. Calculating CC. So formula untuk CC adalah D30 dikuasa 2 kan, bahagi D10 darab dengan D60. So taken the value from the value obtained from the plot yang kita dah tanda tadi. So kita masukkan saja dalam formula
substitute everything formula. So 0.47 square divide by 0.25 multiple with 0.92. So using your calculator, gunakan kalkulator, kita masukkan formula 0.47 square divide by, so kalau kita bahagi, make sure kurungan tidak dilupakan, 0.25 multiple with 0.92. Okay, close the bracket, so enter, so kita dapat 0.96. Okay, 0.96, 0.96. Okay, 0.96. Okay, untuk sisi pula, kita punya julat adalah range untuk well graded soil, nilai sisi kita mesti di antara 1 dan juga 3. Baik. Bila 1 dengan 3, okey, value 0.96 ini dia di luar daripada range ni. Di luar daripada range ni. So bila di luar daripada range ni, of course dia pun tak fit kepada kriteria yang kedua. Okay, since CC equals to 0.96 is outside the range, so the soil is poor graded soil. Jadi, berdasarkan kepada kedua-dua kriteria ni, so kita boleh buat conclusion lah. So what is our conclusion? Both parameter, characteristic UC and CC is poor graded soil. So kita punya conclusion adalah soil sample kita adalah poor graded soil. So as for conclusion, the soil sample is poor graded soil. So ini adalah final step untuk SIF analysis test. Baiklah, itu sahaja untuk video calculation kali ini. Jadi kita telah mencapai objektif yang kita nak. Yang pertama, kita nak complete calculation of the table. So kita able to calculate total mass, kita able to calculate percentage mass retain, kita able to calculate percentage cumulative percentage retain, dan kita juga able to calculate the percentage final untuk objektif ataupun outcome yang pertama. Outcome yang kedua adalah apabila kita dah berjaya complete the table calculation, kita plot PSD curve. So kita telah berjaya plot PSD curve menggunakan semi-log graph. So kita pergi kepada outcome yang ketiga, kita determine ataupun kita kira UC dan juga CC dan kita classify the soil. So kita berjayalah mendapatkan nilai D10, 30 dan D60 dan seterusnya mendapatkan value UC dan CC. Kemudian daripada nilai UC dan CC itu, kita telah berjaya membuat conclusion ataupun kesimpulan bahawa soil sample untuk contoh yang kita buat tadi adalah poor graded soil. So itu sahaja untuk video kali ini. Berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Salam sejahtera dan Assalamualaikum.